sokongan Melayu terhadap UMNO memang sudah turun sejak PRU ke-14 lagi. Yang berlaku pada PRU ke-14 di mana dimenangi oleh Pakatan Harapan pada waktu itu, bersatu bersama dengan Pakatan Harapan, dan kita nampak bahawa bila kerajaan bertukar, bersatu bergabung dengan PAS, kita nampak mereka akhirnya pergi ke Perikatan Nasional. Sokongan Melayu itu pergi ke Perikatan Nasional di beberapa kawasan, terutama di bahagian timur, pantai timur, dan juga di bahagian utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama lagi. Okey, baru-baru ni Tun Dr. Mahathir ada keluarkan sokongan orang Melayu terhadap UMNO Barisan Nasional dah makin merosot sangat-sangat teruk. Dan juga dibidas oleh Sahrizan. Saran Dr. Mahathir cermin diri dulu. Okey, sekarang ni aku akan bawa dua isu. Salah satu berkaitan Tun Dr. Mahathir atas sokongan kepada UMNO. Lepas tu yang kedua soal Hadi Awang, matlamat menghalalkan cara. Dan aku akan bawa bersama-sama kita dengar hujah dan penjelasan daripada Iswaldi kenapa Tun Dr. Mahathir kena cermin diri. Dan ada ahli parlimen pun kata Tun Dr. Mahathir sila cerminkan diri. Dan kita boleh tengok satu persatu Hadi Awang, matlamat menghalalkan cara daripada Hadi Awang menjadi Presiden PAS sehinggalah kini. Dan kita tak lupa arwah Tok Guru keluarkan kenyataan apa. Sebelum arwah Tok Guru ni Aziz meninggal dunia, arwah Tok Guru ni keluarkan kenyataan. Walaupun waktu tu Hadi Awang yang menjadi Presiden, tapi hak yang menjadi Mersyiduk Ampas adalah Tok Guru ni Aziz. Dan kita boleh tengok kan, stage by stage. Lagi Iswadi dia akan ulas cerita pasal UMNO dan dia akan masuk soal Hadi Awang. Dan kita boleh tengok satu persatu. Dan hampa sebab itulah baru-baru ni Hadi Awang kata anak-anak muda bersama dengan PN. Orang tua tak reti bahasa aja. Kan? Orang tua yang tak bersama dengan PN ni yang tak reti bahasa. So kita boleh nampak orang tua, orang umur 30-an ke atas, macam aku 30-an ke atas lagi, lebih kurang 35 ke atas yang dah berkecimpung di dalam dunia politik sewaktu muda. Sekarang daripada di awal 40-an, majoriti ramai berapa puluh peratus ke atas menolak Perikatan Nasional dan menolak parti PAS ni. Kenapa? Sebab mereka ada pengalaman, mereka tahu, mereka boleh lihat pemerintahan PAS di bawah Hadi Awang apa yang berlaku. Dan ni Hadi Awang ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Last sekali bersama dengan Perikatan Nasional, tiba-tiba boleh kaya, duit yang banyak, duit yang gila-gila punya banyak, mewah gila-gila punya. So, jom kita sama-sama kita dengar penjelasan dan ulasan daripada Iswadi Moni. Jom sama-sama. Masuk kepada arena politik, tuan-tuan. Arena politik. Sahrizan saran Dr. Mahathir cermin diri dahulu. Dr. Mahathir Mohamad perlu mencerminkan diri sebelum mendakwa sokongan orang Melayu kepada UMNO semakin merosot kerana bersekongkol dengan DAP, kata seorang ahli parlimen PH. Kenyataan itu dipercayai merujuk kepada kekalahan calon BN kepada PAS pada pilihan raya kecil Kemaman 2 Disember. Ahli parlimen Bangi Sahrizan Johari itu untuk menyarankan agar Mahathir menjawab soalan yang sama berkaitan Parti Pejuang yang pernah diterajuinya. Daripada mengulas tentang kemerosotan sokongan orang Melayu terhadap UMNO, lebih baik Tun cermin diri dahulu mengapa partinya sendiri semasa PRU 15 tidak mendapat sokongan orang Melayu. Saya tambah, bukan setakat itu, malah dia hilang deposit, tuan-tuan, bertanding di Langkawi. Kemudian Puan pun menjawab. Dia kata sokongan Melayu dah merosot sebelum UMNO DAP bekerjasama. UMNO mengakui sokongan pengundi Melayu kepada parti itu merosot, namun ia bukanlah berpunca daripada keputusan untuk bekerjasama dengan DAP melalui PH. Tambah Majlis Tertinggi UMNO itu, kemerosotan sokongan Melayu sudah pun dilihat sejak berlangsungnya PRU ke-14 pada 2018. Benar, sokongan Melayu merosot. UMNO tidak apologetik. Sokongan merosot sebelum UMNO dan DAP bekerjasama. Merosot daripada PRU ke-14 lagi. Okay. Dan dalam masa sama, MCA pun buat kenyataan. Naib Presiden MCA Tan Teck Cheng meminta pengurusi BN Ahmad Zahid supaya menerima hakikat bahawa sokongan orang Melayu terhadap BN terus merosot. Ini setelah Presiden UMNO mendakwa prestasi yang disebabkan oleh pengundi putih daripada gabungan itu tidak keluar mengundi. Baik. Yang ini sebenarnya malam tadi saya dah ulas berkenaan dengan kemerosotan pengundi Melayu. Dan benar seperti mana kata Fuad Zakarshi tadilah, bahawa
sebenarnya kalau kita lihat sokongan Melayu terhadap UMNO memang sudah turun sejak PRU ke-14 lagi. Okey, sejak PRU ke-14 lagi sokongan sokongan Melayu terhadap UMNO itu sudah menurun. Okey, sokongan Melayu terhadap UMNO memang sudah menurun. Baik, now bila sokongan Melayu terhadap UMNO itu sudah menurun dan penurunan tersebut sebenarnya bermula seawal seingat saya tahun 1999 dia bermula tetapi masih boleh dikekang oleh Mahathir, tetapi dia mula turun, betul-betul turun sejak 2008. Pada masa itu Pakatan Rakyat lah pada masa itu menang 5 negeri. Pada waktu itu menang 5 negeri. So bila menang 5 negeri, kita dapat lihat bahawa kemenangan tersebut kita menyaksikan trend orang Melayu menyokong UMNO pada waktu itu mula menurun. Now, isu dia bila trend Melayu mula menurun, dia pergi kepada siapa? Pada waktu itu Pakatan Rakyat 2008 PAS masih bersama dengan DAP, masih bersama dengan Parti Keadilan Rakyat pada waktu itu. So bila bersama dengan Parti Keadilan Rakyat, so dilihat bahawa naturally dia akan pergi kepada antara lainnya PAS lah. Tetapi masih lagi tak cukup sokongan PAS pada waktu itu. Namun mereka menang beberapa negeri, mengekalkan Kelantan dan juga mendapat negeri seperti Terengganu dan Kedah. So sokongan itu dah mula ada dan terima kasih juga kepada pada waktu itu Pakatan Rakyat. Gabungan Pakatan Rakyat pada waktu itu. Namun the trend is still now pada masa itu going down dan terus merosot. Akhirnya berlaku pada PRU ke-14 di mana dimenangi oleh Pakatan Harapan pada waktu itu, bersatu bersama dengan Pakatan Harapan dan kita nampak bahawa kemasukan bersatu itu ada tarikan sedikit golongan Melayu untuk menyokong Pakatan Harapan disebabkan bersatu ada dekat situ. Tetapi pada masa itu PAS keluar lah kan. So kita nampak trend tersebut berlaku dan bila kerajaan bertukar, bersatu bergabung dengan PAS, kita nampak mereka akhirnya pergi ke Perikatan Nasional. Sokongan Melayu itu pergi ke Perikatan Nasional di beberapa kawasan, terutama di bahagian timur, pantai timur dan juga di bahagian utara. Walaupun di bahagian selatan tak ada jauh beza. Now, kita tak boleh sebenarnya nak terus assume bahawa seluruh sokongan Melayu itu merosot di seluruh kawasan. Nah, kita kena objektif dalam kalau kita nak buat satu kesimpulan. Sebab kalau kita nak melihat perkara ini, kalau kita kata Kemaman kalah Melayu merosot. Pertama, Kemaman memang dia dah menang sebelum ini. Kenapa kita tak tengok Pelangai? PRK Pelangai Barisan Nasional menang. Kenapa PAS tak menang di kawasan yang memang majoriti Melayu? Jadi kita tak boleh kata seluruh sokongan Melayu di seluruh negara, di seluruh semenanjung Malaysia itu telah merosot menyebabkan UMNO kalah. Tak boleh juga. Kita kena tengok by cases, by state. Saya selalu kata bahagian selatan normally sokongan Melayu bukan kata tak merosot, tetapi still ada pada Barisan Nasional. Utara Pantai Timur kita dah kata out, terutama bahagian utara even ke Penang pun pada UMNO sudah out. Cuma di bahagian tengah seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dia masih lagi dalam keadaan 50-50 kita kata. Kita tak kata dia sokong, tapi kita tak kata dia tak sokong. So sekarang ini bergantung bagaimana mereka nak melihat perkara ini. Now, kenapa? Ini membawa saya kepada poin berkenaan dengan Hadi. Kan, berkenaan dengan Hadi kalau kita tengok. Ada yang kata bahawa sebenarnya kenapa nak kena tukar? Kenapa nak kena tukar PAS? Kena tukar kepimpinan Hadi Awang. Dia persoalkan lagi, kenapa nak tukarkan Hadi Awang sedangkan prestasi Hadi Awang terbaik? Kita baca Taqiyuddin, PAS catat prestasi terbaik di bawah pimpinan Hadi. PAS menganggap pencapaian mereka di bawah Hadi adalah yang terbaik pernah dicatat parti itu berbanding tokoh lain sebelumnya. Justru itu, Susah Agung PAS tidak ada sebab mengapa parti itu menukar pimpinannya seperti dicadangkan oleh DAP. Lim Kit Siang semalam. Baik. Saya agree. Saya agree bahawa di bawah kepimpinan Hadi sebenarnya PAS telah mencapai satu pinnacle, satu keadaan di mana mereka menang kerusi dalam jumlah yang banyak. Nah, adakah kerana PAS itu telah berjaya dan matang di dalam politiknya sehingga berjaya memenangi hati rakyat? Jawapan dia tidak. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Bukan sebab itu. Bukan sebab karismanya Hadi Awang, bukan sebab hebatnya PAS dan perjuangan dia, bukan. Dia sebenarnya macam ni, saya ceritakan. Kelebihan Hadi Awang adalah, saya summarizekan dalam satu frasa. Dia adalah seorang yang tidak takut menggunakan satu perkataan satu falsafah yang saya namakan sebagai matlamat menghalalkan cara.
Ini Hadi Awang. Saya boleh katakan Hadi Awang ni adalah seorang pemimpin yang tidak takut menggunakan satu falsafah Niccolo Machiavelli di dalam buku The Prince, The Ends Justify the Means. Matlamat menghalalkan cara. Bagi Hadi Awang, yang penting kita kerajaan, yang penting kita menang. Bagaimana kita menang itu tidak penting. Saya bagi contoh, pada tahun 1980-an, beliau boleh mengeluarkan satu fatwa mengatakan politik suku, agama suku itu adalah kafir. Dan UMNO itu mengamalkan politik suku, agama suku. Dia tak kata UMNO itu kafir. Tetapi kenyataan tersebut, bila dia relate dengan UMNO, orang boleh buat conclusion. Matlamat menghalalkan cara. Berlaku peristiwa memali. Matlamat menghalalkan cara. Kemudian kita dapat lihat, years later, bila arwah Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz menjadi presiden, pada tahun 2008 lagi, bila menang 5 negeri, UG, Unified Government, adalah saranan daripada siapa? Adalah idea daripada siapa? Daripada Hadi Awang. Pada waktu itu sudah ada ura-ura supaya PAS bergabung dengan UMNO. Sedangkan pada waktu itu PAS bersama dengan Pakatan Rakyat, bersama dengan DAP, bersama dengan PKR pada waktu itu. Tetapi sudah ada movement untuk supaya PAS menarik sokongan daripada PR dan mula menyokong UMNO di negeri-negeri seperti Perak. Negeri seperti Perak pada waktu itu, antara yang termasuklah negeri Selangor dan sebagainya. Tetapi perkara itu tidak berlaku kerana presiden, bukan presiden lah, tapi penaung dia masih lagi PAS pada waktu itu di bawah Tuan Guru Nik Aziz. Dan juga masa itu pimpinan-pimpinan seperti Mat Sabu, seperti Dr. Zul, Mujahid Yusof Rawa dan sebagainya, yang sekarang ini berada di dalam amanah. Ustaz Ahmad Awang dan sebagainya sekarang ini berada di dalam amanah. Sehinggalah bila tuan-tuan 2015. Pada 2015, pada waktu itu meninggalnya Tuan Guru Nik Aziz pada awal. Sedangkan Unified Government ni sudah cerita, sudah ada sebelum itu dah. Sampai Tuan Guru kata, Tuan Guru Nik Aziz kata, siapa yang dah buat cerita aku ludah muka dia kata. Lebih kurang macam tu. Kita kena kerjasama dengan tapi tim-tim kita ni, kita kena ada setia kawan. Meninggal sahaja Tuan Guru Nik Aziz pada awal 2015, hujung 2015 bila naik, dia masih lah presiden, dia memang presiden. Tetapi masa itu Tuan Guru sebagai Mursyidul Am. Bila tak ada Tuan Guru, geng-geng amanah tertendang keluar. 2015 hujung, pecah Pakatan Rakyat, tidak ada lagi Pakatan Rakyat pada waktu itu. PAS menarik diri dan akhirnya bekerjasama dengan UMNO. So matlamat menghalalkan cara. Dia bukan nak bekerja sama dengan UMNO tu sebab dia nak bekerja sama dengan UMNO. Bukan sebab Melayu, bukan sebab Islam, tak. Sebab dia matlamat dia adalah untuk menang dan berkuasa. Cuma dia tak sangka bahawa pertandingan 3 penjuru itu, sebagaimana Rafizi kata dalam Invoke, sebenarnya bukan dalam kiraan kepala mereka kalau 3 penjuru boleh menang. Rupanya 3 penjuru kalah. So pada tahun 2018, BN pun kalah, PAS pun kalah. Tetapi adakah Hadi Awang berpuas hati? Tidak. Perancangan terus dibuat untuk menjatuhkan lagi kerajaan. Sebenarnya syaratan 2020 tu bukan baru, bukan accidental. Dia sudah dibincangkan seawal 2018. Kenapa tuan-tuan? Antara pemain pada tahun 2018 adalah Azmin. Pemain 2020 yang menjatuhkan kerajaan adalah Azmin. Kita kena ingat pada tahun 2015, penubuhan amanah dan Pakatan Harapan 2016 yang menghalang penubuhan Pakatan Harapan, yang menolak penubuhan Pakatan Harapan, yang menidakkan penubuhan Pakatan Harapan, antaranya adalah Azmin Ali. Dan the gang lah. 25 orang menandatangani. Pada masa itu minta Kak Wan Azizah dipecat sebagai presiden kerana membelakangkan PAS. Rafizi kata, kita tak boleh bergantung lagi kepada PAS, kita tak boleh rely kepada PAS. Azmin masih nak dengan PAS. So, bila dia naik dan akhirnya dia berjaya menyusup melalui Jalan Mahathir, dia merancang perancangan dengan PAS pada waktu itu untuk menjatuhkan kerajaan. Dengan UMNO, dengan PAS, terutama dengan PAS. Sebab kalau kita kena faham, hubungan di antara Azmin dengan UMNO bukan melalui Azmin dengan UMNO sahaja. Dia melalui PAS.
Dan akhirnya 2020 kerajaan tumbang. Malah Hadi sendiri mengeluarkan dalil mengatakan tebuk atap, dia kata. Tak salah tebuk atap. Sebab kerajaan ini kerajaan yang tak betul, kerajaan yang tak Islamik, kerajaan yang tak cukup Melayu. Maka tak salah kita mempertahan dan merampas negara untuk mengislamkan. Matlamat menghalalkan cara, betul? Sekali lagi akhirnya, bila berlaku muafakat nasional pada waktu itu, sebelum itu muafakat nasional, bila jatuh kerajaan, matlamat menghalalkan cara, UMNO dah lemah. Bila UMNO lemah, instead of bekerjasama dengan UMNO dan menyokong UMNO, disokong bersatu. Kita tengok PRN Melaka, PRN Johor. Pada waktu itu siapa lawan siapa, tuan-tuan? Pakatan Harapan lawan Perikatan Nasional, lawan UMNO Barisan Nasional. So, Pakatan Harapan pada Perikatan Nasional pada waktu itu adalah bersatu dan juga PAS. So, di mana kesetiaan PAS pada UMNO? Sebenarnya PAS tidak pernah setia pada UMNO kerana Melayu, kerana Islam. Bukan. Dia yang penting kesetiaan mereka adalah pada matlamat mereka. Asalkan capai matlamat mereka menjadi kerajaan, asal matlamat mereka mencapai mereka menjadi menteri, timbalan menteri dan sewaktu dengannya, bagaimana cara mereka melakukan itu tidak penting. Adakah dengan cara khianat, adakah dengan cara sabotaj, adakah dengan cara nak jatuhkan kerajaan, dengan cara tebuk atap, itu tak penting. Yang penting mereka jadi kerajaan. Walaupun mandat rakyat tak mandat rakyat, lantaklah. Yang penting mereka jadi kerajaan. So akhirnya kita nampak sekarang ini cerita dia apa, tuan-tuan? Masih lagi cerita nak tebuk atap. Kalau kita ingat, masih lagi cerita nak tebuk atap, tuan-tuan. Sampai sekarang Hadi masih lagi bercerita nak tebuk atap. Jadi kesimpulan dia, apa yang saya nak cakapkan dekat sini? So, dakwaan mengatakan Hadi terbaik PAS di bawah Hadi, betul, saya setuju. Tapi terbaik dia di bawah Hadi kerana Hadi sanggup menggunakan apa saja cara, termasuk cara mengkhianati, cara yang dilarang oleh Tuhan, oleh agama. Khianat, tuan-tuan. Cara khianat kawan, khianat bekerjasama dengan musuh untuk khianat kawan sendiri, tak apa, tebuk atap, tak apa. Yang penting matlamat mereka tercapai. Itu beza dengan Tuan Guru Nik Aziz. Beza dengan Tuan Guru Nik Aziz, Tuan Guru Nik Aziz, dia tak gunakan cara itu. Termasuk fitnah. Tuan Guru Haji Hadi ni dengan geng-geng dia sanggup fitnah pun tak apa. Sebutkan akta hasutan pun tak apa. Janji matlamat mereka tercapai. Jadi disebabkan oleh ini, tuan-tuan, saya setuju bahawa kenyataan hari ini bahawa di bawah Hadi memang antara yang terbaik adalah di bawah Hadi. Saya setuju dengan kenyataan itu. Cuma saya kata saya tambah sikit. Ia berlaku kerana Hadi adalah seorang yang sangat brutal. Kalau kita ingat Mahathir tu brutal dalam politik, tuan-tuan. Kita kena ingat, anak murid Mahathir adalah Hadi Awang. Hadi Awang pun lagi brutal. Tapi tak boleh lawan Tok Guru lah. Tok Guru dia sangat brutal. Hadi Awang tu lagi brutal. Beza dengan Mahathir ni dia buat kerja sendiri. Kita nampak dia yang buat. Hadi Awang dia tak buat, tuan-tuan. Dia tak buat nampak depan mata. Maksud saya, dia bawa belakang, orang lain yang ditonjolkan dekat depan. Saya bagi contoh macam ni. Timbul isu Samsuri jadi apa orang kata, ketua APN kan, ganti Hadi. Siapa jawab? Tuan Ibrahim Tuan Man jawab. Tuan Ibrahim Tuan Man yang jawab. Tak timbul siapa ketua APN walaupun PAS lebih besar. PAS mengakui parti itu lebih besar berbanding bersatu, namun berpendapat tidak perlu ditimbulkan siapa yang sepatutnya mengetua APN. Timbalan PAS, timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, prinsip kerjasama parti dalam gabungan ialah mencapai kesepakatan sebelum membuat sebarang keputusan. Kata beliau. Sebelum ini pun tak ada pun perbincangan bersama dengan UMNO. So akhirnya tetap juga mereka berpisah dengan UMNO. Dan tak mustahil selepas ini mereka akan berpisah dengan PAS dan bergabung balik dengan UMNO kalau mereka nak. So poinnya dekat sini, kalau perasan dekat situ macam saya kata tadi, Hadi Awang tak buat statement. Orang lain buat statement. So itu kelebihan Hadi Awang lah. So kudos lah kepada dia, seorang yang pandai dalam politik tu. Bagi saya dia seorang yang bijak untuk mengatur neraca politik dia. Kan? Neraca politik dia. So bagi saya dia adalah seorang yang bijak dalam neraca tersebut dan kudos kepada dia lah. Cuma saya nak bagi tahu kepada geng-geng PN, jangan rasa macam ini adalah perjuangan suci. Ini adalah ulama yang memperjuangkan Islam. Tak.
Ulama yang sebenar yang saya recognize, bagi saya seorang wali, adalah Tuan Guru Nick Aziz. Dia seorang wali. Untuk saya nak menyebut Hadi ni, perkataan Tuan Guru pun bagi saya tak layak, tuan-tuan. Ustaz pun tak layak. Haji Hadi lah bagi saya. Dia ada ilmu agama? Ada. Saya tak mengakui. Saya tak mengatakan ilmu dia tu kurang. Tak. Tapi untuk sampai ke level Tuan Guru, sebab bagi saya, kalau kita nak kira berilmu ni tuan-tuan, iblis tu pun berilmu. Kalau nak kita banyak ilmu, iblis tu banyak ilmu tuan-tuan. Lagi banyak ilmu daripada kita. Tapi kenapa dia dilaknat? Kerana sifat kesombongan dia. Kalau kita nak cerita, pengkhianatan dia. Dia khianat pada apa? Dia khianat kepada amanah yang Allah bagi. Supaya tunduk kepada aku. Allah kata tunduk kepada aku, ikut apa yang aku cakap buat. Tapi dia khianat. Sebab itu pengkhianat akan dikhianati. Bagi saya mudah saja. Tok Guru, ulama, syekh, ustaz tidak akan jadi kalis kepada apa orang kata, bencana khianat. Once kita khianat, benda tu akan balik kepada kita. Okey geng, Alhamdulillah geng, kita dah bersama dengan Iswadi. Aku harap kita semua faham. Itulah matlamat Hadi Awang. Matlamat menghalalkan cara, yang penting Hadi Awang dapat kuasa, yang penting Hadi Awang dapat menjadi menteri, yang penting Hadi Awang dapat kedudukan, dapat tempat. Tapi apakah jasa PAS sepanjang PAS ada di dalam kerajaan? Apakah jasa terhadap agama Islam? Apakah jasa kepada negara kita? Apakah jasa kepada umat bangsa Melayu? Apa jasa Hadi sepanjang dia duduk di dalam politik ni? Jasa Hadi ada dua. Tragedi Memali. Disebabkan ketaksuban yang diberi arahan oleh Hadi Awang kepada beberapa orang dekat kampung Memali, dekat dengan kampung aku, dan arahan yang kata perlembagaan KP ni agama suku dan politik suku. Lepas tu sembelihan UMNO tak sah, pernikahan UMNO tak sah, sembahyang imam UMNO pun tak sah, apa segala daripada UMNO semua tak sah. Arahan daripada siapa? Arahan daripada Hadi Awang. Jadi kan, apa yang berlaku kan sekarang ni, dulu sebelum ni orang umur 21 tahun ke atas je yang boleh mengundi. Sekarang umur 18 dah boleh mengundi. So depa boleh macam PAS ni, dia nampak macam dia dapat gunakan agama Islam untuk nak menarik pengundi-undi, untuk nak tarik anak-anak muda, menakut-nakutkan dengan agama Islam. Sedangkan ni Anwar Ibrahim dah 12 bulan menjadi Perdana Menteri dan kerajaan pun dah 12 bulan. Apa yang dah berlaku? Adakah agama Islam kita terancam? Adakah umat orang Melayu kita di dalam Malaysia kita terancam? Adakah hak rakyat bumi putera kerajaan dah tarik balik? Adakah kerajaan dah gadai negara? Walaupun pelbagailah cacian, makian, fitnah, pelbagai hampa hentam dekat kerajaan hari ni, satu apa haram apa pun tak berlaku apa lagi. Malah satu demi satu, kejayaan demi kejayaan yang dibuat oleh kerajaan hari ni. Kalau PAS memerintah takkan berlaku, babe, seperti mana kejayaan yang Anwar Ibrahim dah buat dalam masa tempoh setahun. Kan Anwar Ibrahim eratkan lagi hubungan antara negara-negara, kan, pergi cari pelabur, pergi buat kerja yang sepatutnya gaji tak ambil, babe. Anwar Ibrahim tak ambil gaji, babe. Hadi Awang jadi duta khas bertaraf menteri, haram pajadah apa pun tak buat, dan tak boleh masuk pun ke dalam bumi Arab, ke dalam Arab Saudi, dan Hadi Awang pun kena ban dekat Arab Saudi. So, han nak buat kerja apa geng? Duta khas bertaraf menteri, duta Timur Tengah, kot belah-belah Arab sana, dia lah sebagai duta. Tapi apa yang dia buat sepanjang dia berkuasa? Kan? Inilah orang, dia macam orang kata, walaupun dah tua-tua, tapi dia tetap, dia kemaruk kuasa, dia kemaruk. Tapi itulah apa segalanya, dia buat semua halal, dia buat semua bagus, dia buat semua. Yang penting dia jadi kerajaan. Kita pun tak lupalah waktu Hadi Awang ada di dalam kerajaan, harga ayam naik melambung, telur harga naik melambung, ayam tak ada, telur tak ada. Dia boleh cakap, biasalah tu, kan, masalah global. Kena dekat kerajaan hari ni, isu beras, kan, kos sara hidup tinggi. Oh, dia bukan main lagi. Oh, zaman dia, dia boleh rendahkan dia punya ego dah, ataupun dia punya suara dia. Sekarang mulalah duk menjerit. Inilah level-level parti PAS.
So inilah sedikit perkongsianku. Terima kasih banyak dan aku harap hampa semua faham daripada penjelasan Iswadi ni. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.